So daripada sini korang dapat bayangkan tak, wujudnya cerita legenda negeri Kedah ni berkait dengan Empire Rom, Empire China dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Assalamualaikum dan hai semua. Okey korang, sedikit informasi buat pengetahuan korang semua. 700 tahun sebelum Colosseum berdiri gagah dekat bumi Rom, 500 tahun sebelum Qin Shi Huang membina tembok besar China, dan 500 tahun sebelum Lighthouse of Alexandria ataupun Rumah Api Iskandaria dibina, sebenarnya bangsa Melayu pernah membina peradaban yang sangat hebat di Sungai Batu, di mana pada ketika itu mereka telah pun membekalkan besi yang terbaik yang pernah diperlihatkan ke seluruh dunia. Jadi ada tak antara korang yang tahu di mana sebenarnya peradaban ini telah pun dibina? And yes, betul, jawapannya adalah dekat negeri Kedah. So ada tak antara dekat sini orang Kedah? Okey, jadi kepada korang yang sedang tengok video ni, selepas ni korang akan dipersembahkan dengan kisah legenda yang sangat dahsyat dan sangat hebat tentang bagaimana wujudnya negeri Kedah tua ni. Jadi cerita legenda mengenai wujudnya negeri Kedah tua ni adalah berasal daripada hikayat Merong Mahawangsa. Okey, jadi dalam cerita ni korang mungkin akan rasa agak pelik ataupun rasa macam wow lah, macam hebat, sebab dalam cerita macam mana wujudnya negeri Kedah ni akan wujudnya watak-watak yang sangat hebat lah. Sebagai contoh dengan adanya kaitan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, dan cerita ini juga akan dikaitkan dengan Empire Rome dan juga China. So daripada sini korang dapat bayangkan tak, wujudnya cerita legenda negeri Kedah ni berkait dengan Empire Rome, Empire China dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kisah dia bermula apabila dikatakan Raja Rom ni berniat untuk menghantar rombongan untuk meminang puteri kepada Maharaja China. Jadi daripada sinilah kita tahu bahawa Raja Rom ni nak kahwinkan putera dia dengan puteri Maharaja China tu lah. Jadi kisahnya dikatakan ketika Raja Rom ni merancang untuk kahwinkan putera dia dengan puteri Maharaja China, dikatakan ada seekor makhluk iaitu burung Garuda telah pun menentang perkahwinan tersebut tau. So daripada sini korang dapat ingat tak video viral sebelum ni yang bertajuk Legenda Garuda. Jadi kepada sesiapa yang masih lagi belum tengok video viral iaitu Legenda Garuda, korang bolehlah tengok dekat video tersebut, di mana dalam cerita tu ada cerita secara detail lah berkenaan dengan penentangan burung Garuda ni dengan perkahwinan putera Rom dan juga puteri China. Jadi kalau nak dipendekkan cerita, kenapa burung Garuda ni menentang perkahwinan tersebut? Kerana menurut burung tersebut memang sangat mustahil untuk dua empire yang besar ni bergabung. And pada masa yang sama, kalau korang ingat dalam video tersebut, dalam video tu kan Fira ada cakap yang burung Garuda ni sifat dia memang sangat angkuh, sombong. Sebab itulah dia memang rasa diri dia je yang betul. Oleh sebab itulah, sebab burung Garuda ni tak setuju, akhirnya burung Garuda ni telah pun menghadap Nabi Sulaiman ataupun Raja Sulaiman untuk melaporkan tentang hal ni lah, tentang hal yang dia tak setuju ni lah. Jadi pada masa tu dikatakan apabila Nabi Sulaiman mendengarkan tentang penentangan burung Garuda tersebut, Nabi Sulaiman ni terus membalas dengan mengatakan, kalau memang dah ditakdirkan kedua-dua anak raja tersebut berjodohan, kau cakaplah macam mana mustahil sekalipun ataupun kau cuba untuk menentang macam mana pun, kalau memang diorang dah berjodohan, memang tak ada siapa pun yang mampu untuk halang. Jadi macam yang kita tahu, burung Garuda ni kan memang dia fikir dia berkuasa. Jadi lepas dia dengar je apa Nabi Sulaiman cakap, dia memang tak puas hatilah dan tetap berkeras untuk mengganggu dan menghalang perkahwinan tersebut. Maka oleh itu Nabi Sulaiman berkata, kalau kau yakin yang kau boleh menghalang perkahwinan tersebut, silakanlah. Jadi kalau korang tengok dekat dalam video viral sebelum ni, memang burung Garuda ni bersungguh cuba halang perkahwinan tersebut tau. Dengan cara dia culik puteri China tersebut, dia cuba serang kapal Rom tersebut, di mana pada masa itu kapal itu diketuai oleh Merong Mahawangsa. Dan dalam cerita tersebut pun ada mengatakan bahawa Merong Mahawangsa ni cuba berlawan dengan burung Garuda tersebut. Tapi dipendekkan cerita, macam mana pun burung Garuda ni cuba usaha untuk membatalkan perkahwinan tersebut, tapi kalau dah jodoh memang tak boleh buat apa-apa. Akhirnya dikatakan putera Rom dan puteri China tu berjaya disatukan. Okay, jadi sekarang ni kita berbalik semula kepada cerita Merong Mahawangsa. Jadi dikatakan selepas puteri China dan juga putera Rom tu berjaya disatukan, dikatakan Merong Mahawangsa telah pun mendarat dekat satu tempat tau, di mana dekat tempat tersebut Merong Mahawangsa ni telah pun bertemu dengan satu bangsa. Lalu dengan bangsa tersebut, akhirnya Merong Mahawangsa telah
telah pun membina sebuah kerajaan yang dikenali sebagai Langkasuka. Jadi dikatakan kerajaan Langkasuka di bawah pemerintahan Mero Mahawangsa ni dikatakan sangatlah makmur sehingga telah pun menarik banyak perhatian raja-raja daripada pelbagai tempat. Jadi menurut sumber, ada pada satu hari ni Mero Mahawangsa ni ingin mengkahwinkan puteranya tau. Senang cakap dia nak cari isteri lah untuk putera dia. Lalu dia telah pun menghantar utusan ke Aceh dan juga Kelinggi. Dan dikatakan rombongan yang dihantar ke Kelinggi tersebut telah pun terserempak ataupun bertemu dengan Menteri Rom di sana tau. Jadi pada sini Menteri Rom ni telah pun menyampaikan kepada Mero Mahawangsa bahawa Raja Rom ni telah pun memanggilnya untuk kembali semula tau. Pulang ke Rom lah. Jadi dikatakan sebelum pulang ke Empire Rom, Mero Mahawangsa ni sempat menukarkan nama Langkasuka kepada Kedah Zamrin Tua. So daripada sinilah wujudnya nama Kedah Tua tersebut. Jadi pada masa yang sama, Mero Mahawangsa juga sempat berpesan kepada puteranya yang dikenali sebagai Raja Mero Mahapudisat supaya terus membesarkan jajahan takluk Kedah sepanjang dia tidak berada di situ. Jadi pada masa yang sama, Mero Mahawangsa juga berpesan agar anak dia ni hendaklah merajakan anak-anaknya yang lain kepada beberapa bahagian di tanah Melayu pada ketika itu. Jadi selepas itu berpandukan daripada nasihat ayahandanya, Raja Mero Mahapudisat menjadi Raja Siam, manakala putera keduanya iaitu Raja Ganjar Sarjuna daripada Kedah ditabalkan sebagai Raja Perak, dan anaknya yang ketiga iaitu seorang puteri dirajakan sebagai Raja Patani, manakala putera bungsunya pula telah pun menggantikan tempat ayahandanya sebagai Raja Kedah dengan gelaran Raja Seri Mahawangsa. Jadi Raja Seri Mahawangsa inilah yang telah pun memulakan tradisi menghantar bunga emas dan juga bunga perak sebagai hadiah kepada kekandanya lah, iaitu Raja Siam, pada setiap kali kekandanya ini mendapat putera. Jadi dikatakan Raja Seri Mahawangsa ni akhirnya mangkat selepas raja ini berasa kecewa tau dengan puteranya sebab putera dia ni tak menurut perintah. Dan buat pengetahuan korang, raja ini diberi gelaran sebagai Raja Seri Maha Indrawangsa, di mana seterusnya raja ini telah pun mendapat gelaran sebagai Raja Ong Maha Peritaderia. Seingat tak siapa raja ni? Jadi kepada korang yang tak ingat ataupun masih tak tahu, Raja Ong Maha Peritaderia ni lah yang terkenal sebagai Raja Bersiung, di mana macam kita tahu menurut sejarah Raja Bersiung ni kan dikatakan zalim kan. Jadi dikatakan apabila raja yang diberi gelaran sebagai Raja Bersiung ni telah pun turun daripada tahta setelah ditentang kerana kezalimannya, akhirnya putera dia pula telah pun ditabalkan sebagai Raja Praong Mahapudisat. Jadi selepas itu raja ini telah pun digantikan oleh puteranya pula, iaitu dikenali sebagai Raja Praong Mahawangsa, yang kemudiannya akhirnya telah pun menjadi Raja Kedah yang pertama yang memeluk Islam, di mana akhirnya raja ini telah pun menukarkan namanya kepada Sultan Muzaffar Shah selepas raja ini memeluk agama Islam. Jadi dikatakan Sultan Muzaffar Shah inilah telah pun menjadi pengasas kepada Kesultanan Kedah, iaitu antara kesultanan yang paling tertua dekat Asia Tenggara dan juga Malaysia, di mana hal ini berlaku seawal kira-kira 1136 Masihi. Jadi daripada Kesultanan Kedah inilah ianya kekal sehingga hari ini. Jadi itulah cerita berkenaan dengan hikayat Mero Mahawangsa dan macam mana boleh wujudnya kerajaan negeri Kedah ni. So thank you so much kepada korang yang dah tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. So see you again next time and bye.